أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita memberi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam yang mulia, mudah-mudahan pahala yang kita lakukan ibadah ini diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tengok pada sambungan dan kitab Hidayatul Hidayah. Itulah kata musannif rahimahullahu taala. Masih lagi dia membicarakan tentang tidur. Tentang tidur, adab-adab ketika kita nak tidur. Setelah itu kata musannif rahimahullahu taala, hendaklah engkau membaca ayatul kursi dan amanar rasulu sampai ke akhir surah Al-Baqarah. Ni adab dia lagi. Yang ni sunat lagi bagi orang yang nak tidur, dia baca akan ayatul kursi dan amanar rasulu bima hinggalah akhir surah Al-Baqarah. Ayat ngelah sekali dalam surah Al-Baqarah. Orang yang baca surah Al-Baqarah dan apa panggil surah amanar rasulu bima hingga habis, dan juga ayatul kursi. Dan disunatkan lagi pula baca akan surah Al-Ikhlas. Ni apa panggil amalan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kata Nabi, seperti Aisyah, bahawasanya hendaklah kamu sebelum kamu tidur, hendaklah kamu menkhatamkan akan Al-Quran. Lagu kata Aisyah, lagu mana nak khatam ni ya Rasulullah? Adakah dengan 30 juzuk? Maka kata Aisyah, memadai dengan kiranya kamu baca Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Kerana pahala Al-Ikhlas 3 kali itu menyamai dengan 30 juzuk ayatul Quran, ayat Quran, memadai pahalanya. Dan lagi pula dibaca akan surah Al-Falaq, yakni qul a'udzu birabbil falaq, dan surah An-Nas dan surah Al-Mulk. Bagi setengah daripada Nabi kata, barang siapa yang mengamalkan akan surah Al-Mulk, maka dimurahkan rezekinya Allah Ta'ala akan melimpah ruah, dan rezekinya Allah Ta'ala akan bagi sebanyak-banyaknya, dilimpahkan rezeki mana orang yang beramal surah Al-Mulk. Untuk mendapat murah rezeki mana dengan beramal surah Al-Mulk. Dan berusahalah supaya engkau tidur dalam keadaan berzikir. Tidur dalam keadaan berzikir, tidur dalam keadaan menyebut nama Allah Ta'ala,
Mana belang-belang tidur, belang-belang duk getar butis sebeh. Subhanallah subhanallah. Ataupun la ilaha illallah, ataupun Allahu akbar, ingat nama Allah Taala. Zikir apa bila? Siapa tertidur. Sebab tu kalau orang jenis payah tidur kok, mudah je bila sebut nama Allah Taala dia dah. Kerana syaitan ni bila sebutnya benda baik, dia selalu dah lah. Tak macam orang mari dengar kuliah agak. Tak bila masuknya mukaddimah kita sudah lali dah. Macam kena dia apa panggil bab biu. Tapi betulnya wallahu alam segar ni ada. Habis biu habis dah. Mana begitulah kata iblis. Sebab itulah dia kata bahawa hendak kamu berzikir itu sapalah kamu tertidur. Sebab apa Nabi suruh ni? Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la auratuha mat. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawasanya apabila hendaklah seseorang itu berzikir sampai tertidur, kerana Nabi kata idza awanna insanu ila firashihi, jika seseorang berbaring ke tempat tidurnya, ibtadarahu malakun wa syaitanun, maka malaikat dan syaitan berebut mendatanginya. Syaitan pun mari, malaikat pun mari. Panggil dua-dua mari nak berebut belaka. Berebut belaka, tu mari mimpi oleh, tu mari mimpi molek. Panggil malaikat ni sentiasa ada. Panggil malaikat rahmat lah, malaikat kiraman katibin sentiasa ada dah. Kemudian malaikat rahmat dengan iblis dia sentiasa berebut. Orang tidur duk ingat dia berebut. Apa nak duduk dalam tubuh manusia sana itu. Dan lalu katanya, maka kata Nabi ikhtami bi khairin, hendaklah menyudahkan. Maka fayaqulul malaku, maka berkatalah malaikat. Malaikat pun berkata, dia kata ya Allah. Mana? Maka malaikat dan syaitan berebut. Malaikat berkata ya Allah, tutuplah amalan dengan kebaikan. Mana? Tutuplah orang ni bila dia tidur, tutup dengan kebaikan. Mana? Tidur dalam keadaan dia melakukan kebaikan pada Allah Ta'ala. Mana tadi dia berzikir, dia duduk tasbih, dia baca Quran. Mana? Tidur, nak tidur tu mana? Sebelum dia tidur, dia buat benda perkara-perkara yang molek. Bukan buat perkara-perkara yang maksiat dah. Maka kata syaitan lagi, ada pun jika hamba tersebut berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, Nabi kata, sampai tertidur, maka malaikat menyingkirkan syaitan dan bermalam bersamanya itu untuk menjaganya. Bila orang ni berzikir pada Allah Ta'ala sampai tertidur, dia bertasbih subhanallah subhanallah, la ilaha illallah, ataupun menyebut nama Allah saja, Allah 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 Allah. Tak ada faedah dia, ada faedah dah. Tak menyebut nama Allah ni. Apa panggil lais ismu lidzati, nama bagi zat Allah Taala. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Besar segala-galanya. Tak kita menyebut pada ketika kita tidur, lalu tertidur hal keadaan berzikir. Maka bila mari syaitan pun, bila orang tidur syaitan mari, malaikat mari. Bila orang tidur dalam keadaan berzikir, maka syaitan pun mari, sepak iblis. Salah gitulah dia kata. Tepi iblis, menyingkirkan iblis, maka iblis tak dapatlah duduk bersama dengan orang tidur sana itu. Dan maka dia tidur dengan dipelihara oleh malaikat. Dia malaikat jaga daripada berbagai-bagai takut. Malaikat jaga daripada terkena masuk daripada kala jeping, masuk lipang, masuk benda, malaikat jaga belaka. Sebab itulah kita ni berapa mana tak kena ketik benda orang panggil kedakan tidur ni, tak sedar benda dah. Tapi kadang-kadang benda kita tidur tak tahu benda ada bawah lembek kita tau. Ada benda dalam rumah tau. Tapi bila kita baca doa ni, kita berzikir pada Allah Ta'ala, maka dipelihara kita daripada gangguan-gangguan, dipelihara daripada binatang-binatang buah. Tak kenalah. Mana kan apa? Dijaga oleh malaikat tepi. Ni siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, diriwayat daripada At-Tabarani rahimahullah taala. Sebab itulah
kita disuruh berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lagi pula tidur sana itu dalam keadaan suci. Ni suci, ni berwudu. Tak buang lalu segala hadas-hadas besar, hadas kecil. Tak lalu kita berwudu, tidur dalam keadaan berwudu sana itu. Maka siapa yang mengerjakan yang demikian itu, nescaya naiklah ruh orang tidur sana itu ke atas arasy. Dia panggil tepat molek lah. Dan akan ditulis seperti orang yang sembahyang sampai masa ia bangun dari tidurnya itu. Mana? Padahal keadaan dia tidur sana itu, sentiasa malaikat tulis pahala seolah-olah seperti orang sedang sembahyang. Tak, dia tidur, tapi oleh kerana dia sentiasa menyebut nama Allah Ta'ala, tidur dalam keadaan berzikir, tidur dalam keadaan menyebut nama Allah Ta'ala, maka dia kata ditulis seperti orang yang sembahyang sampailah masa ia bangun. Sampai bila? Sampai dia berjaga daripada tidur. Tidur buat ibadat benda dah. Sebab dia berdoa, dia baca surah Al-Mulk, dia baca ayatul kursi, dia baca amanar rasul bima al-ikhlas, dan juga dia berzikir sampailah dia tidur. Maka dalam hal keadaan tidur tu dicatat oleh malaikat seolah-olah orang sedang mengerjakan sembahyang, pahalanya. Sebab tu penting. Apabila kata musannif, apabila engkau bangun dari tidur, maka kerjakanlah seperti apa yang telah disebutkan sebelum ini. Mana? Lepas daripada terjaga daripada tidur, maka buat hak sebut dah dulu. Mana? Baca doa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Basic asas ni. Tapi nak buat tu Allah. Tak, sebab tu kena minta kekuatan dengan Allah Ta'ala supaya dapat istiqamah. Kerana benda ni benda hak kita melazim hak mudah. Tidur, makan, minum, nak pergi jambang, hak ni hak benda melazimi dah tiap-tiap orang buat. Tapi kerana tiap-tiap orang dia buat, maka disusuli dengan dia buat sana itu dengan bacaan-bacaan, dengan apa yang dianjurkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asalnya perbuatan tu harus, maka apabila dia buat apa yang dilakukan oleh baginda Nabi, maka perbuatan asalnya harus dapat pahala si Allah Ta'ala. Bila tidur tak ada benda lah, ada ibadat dia dah tidur. Tapi bila dia baca doa ni, Allah Ta'ala tulis seperti pahala orang yang sedang sembahyang. Dan kata pula, dan apabila terjaga, kerjakanlah seperti apa yang telah tersebut sebelum ini. Mana? Bangun qiyamul lail, bayang tahajud, nak bangun lagi waktu sembahyang subuh, berjemaah lagi. Nak sampailah mana sehari-hari yang begitulah kehidupan kita. Nak jadi hamba Allah Ta'ala yang taat, nak menjadi orang abid, orang yang sentiasa mengerjakan ibadat pada Allah Ta'ala. Itulah sehari-hari yang bangun tidur baca doa, ambil sembahyang 2 rakaat. Mana? Kerana amalan ni tak nanti banyak. Walaupun sedikit kata Allah Ta'ala, walaupun amalan ni sedikit, tetapi istiqamah itulah yang terlebih kasih Allah Ta'ala kepada hamba-Nya. Amalan hak sikit tak, tetapi istiqamah melazimi semua. Amalan tak banyak, cuma dia bangun tidur baca doa, tak sembahyang tahajud 2 rakaat, lepas tu berzikir sikit-sikit. Tak, tapi kerana dia istiqamah, amalan yang dia buat tu dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersalahan orang hak jenis buat, orang panggil tomok. Ada juga panggil tomok dalam beramal. Tomok dalam beramal, siapa mana? Siapa tidak istiqamah sekali tu buat. Hari ni nampak pahala lebih, hari ni nak main tahajud kalau lepas cerah. Apa cerah nak main? Maka semayang juga. Lama-lama kata nak untuk kenali, dia kata tak ada lah. Nak buat ibadat gitu apa panggil, hanya sekali tu je, kada buat dah. Apa? Tak urut ingat ke sedap buat ibadat ni. Sebab ibadat nak mendatangkan kemanisan itu tak datang apabila seseorang istiqamah. Dia melazimi semua. Bila lazim semua buat benda tu, maka di situlah akan datangnya kemanisan. Tapi kalau baru buat hari ni nak dapat kemanisan, payah lah. Kata mana kita buat banyak dah. Dah ambil hari yang sehari pagi hari ni sampai ke malam ibadat seteri. Betul lah, tak ada kerja buat sungguh-sungguh. Tak ada rasa manis pun. Tinggal selalu dah.
Sebab tu kan amalan yang paling disukai oleh Allah Taala, Nabi kata mana amalan yang sedikit tapi melazimi semua, istiqamah semua. Tak, ni yang paling terbaik. Berkena nak dibandingkan dengan banyak amalan tapi tidak berkekalan. Kerana istiqamah itulah yang akan menjadi bekasan, menjadi bekas. Tak, akan menjadi seseorang tu berubah akhlak yang baik. Dan katanya lagi bahawasanya hendaklah kamu sebutkan sebelum yang sebutlah sebelum ni, dan kekali olehmu mengikut tertib amalan yang telah disebutkan ini sehinggalah sampai ke akhir hayatmu. Mana buat sampai bila? Sampai mati. Tak, bangun tidur mula dengan nama Allah Taala. Tak, bangun malam nak tidur mula dengan nama Allah Taala. Tak, baca ayat kursi, baca kul huwallah, tak, baca kul a'udzu birabbil mana 3 ku saat itu, dan baca surah Amalan Rasulullah sampai akhir. Ni hak Nabi ajar dah ni. Kalau kita kasih pada Rasulullah buat. Kalau berasa kasih sayang Rasulullah, ruginya dak buat ni. Maka buat. Kerana orang yang tanda orang kasih pada Rasulullah, mana dia mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah Rasulullah dan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mengekalilah olehmu mengikut tertib amalan yang telah tersebut ini sehingga sampai ke akhir hayatmu. Dan apabila engkau merasa payah, mana kata payah ni malah lah, tak, bukan payah payah sibuk tak, di satu perasaan malah. Bila kalau kiranya mari perasaan payah yang ni berhari berasa malah, tak, biasalah buat ibadat ni benda hak taat ni macam-macam lah. Tak, syaitan kok biasuk macam-macam. Tak, dia kata buat ibadat ni bukan boleh benda pun. Buat ibadat bukan pun boleh duit 1000 dah, leh pun 1000 dah, leh pun 500. Tak, tapi kerja dunia, kerja dunia boleh ke? Tak, 100 200. Syaitan pandang yang kata balas kali mana? Rasa malah buat ibadat boleh benda ke? Tapi tahu dah ganjaran Allah Taala bagi esok tu. Tetapi perasaan malah. Maka dia kata apabila merasa payah, yang berasa malah untuk mengekali tertib amalan ini, maka bersabarlah engkau seperti sabarnya orang sakit menelan ubat yang pahit. Hak benda hak dia cerita dalam kitab Bidayatul Hidayah ni, dia cerita ubat ni, tak cerita tentang ubat. Kerana kita orang hak dengar ni, orang hak mari belajar ni, tak, seolah-olah seperti pesakit. Kita ni sakit ni. Sakit mana kurang amalan. Maka bila sakit sudah tentulah kita nak cari ubat, nak ubat penyakit kita ni, nak rawat penyakit kita. Maka bila nak rawat, maka dia perlu dengan kata Allah, maka ubat ni pahit. Tak ada ubat manis. Ubat manis letih, ubat balik pahit. Orang panggil pahit itulah ubat. Terkadang dia kata bahawa maka bersabarlah engkau seperti sabarnya orang yang sakit menelan ubat yang pahit kerana mengharapkan sembuh. Apa yang sanggup, mana sanggup juga telan ubat ni walaupun pahit je lah. Sebab apa? Sebab nak sembuh tu. Bukan saja-saja telan. Begitulah juga bila kita tahu kita ni ada sakit, banyak penyakit. Mana? Penyakit malah tu lah. Tak kata kat orang, kita sendirilah. Mana penyakit tu? Lalu lagu mana? Dia kata kena sabar, kena lawang dan kena nak didik nafsu supaya rajin pada melakukan ibadat pada Allah Taala. Berat pun malah lah. Buat juga lagu mana pun tebang juga. Kerja boleh tebang, demang-demang pergi boleh ada je. Hujan-hujan pun pergi juga. Sebab apa? Nak boleh hasil mana duit tu. Serial boleh 10 riyal, 50 riyal nak hasil tu. Begitu juga ibadat ni. Walaupun malah pun payah buat lagi lah. Sebab apa? Nak boleh hasil mana? Ganjaran pahala Allah Ta'ala esok. Nak merabat ubat diri kita, supaya mana sehat, mana hati yang sehat sentiasa bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni panggil makanan apa ni? Panggil makanan rohani, makanan
rohani. Ada pun makan jasmani kita doakan hamba dah. Sikit-sikit tak. Makan ubat farmasi, dia beli ubat. Maka penyakit qalbi, penyakit hati ni tak ada jual hospital. Tak beli pergi cari hospital, tanya lagu mana kau nak berubat ni. Hospital tak boleh bagi ubat. Tak ada ubat, cek scan, dia kata hati sama belaka, hitam belaka. Dah kata mana jadi mana orang negak wirajing tak dapat tidak dengan menelang ubat, dengan melakukan ibadat pada Allah Taala. Maka apabila dengan keadaan payah, dengan keadaan sabar itulah mana apabila kita makan ubat, dia akan lama-lama menjadi kemanisan, menjadi sehat dan berasa manis melakukan ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kerana mengharapkan sembuh dan renungkanlah betapa pendeknya umurmu. Tak renung dah fikirlah, kata musannif. Orang hak lala, kata musannif. Tak. Mana betapa pendeknya umurmu, walaupun engkau terpaksa hidup dalam keadaan susah selama 100 tahun sekalipun. Mana kata mana umurmu ni pendek sahaja, walaupun engkau terpaksa hidup dalam keadaan susah selama 100 tahun sekalipun, maka itu adalah masa yang singkat bila dibandingkan dengan kehidupanmu yang kekal abadi di akhirat kelak. Nak banding dengan kehidupan akhirat, beza tak? Akhirat ia kekal abadi. Sebab tu orang bila masuk syurga umur 35 gitu. Bila? Sampai bila-bila. Tak ada dah kata bila umur 30 berubah jadi 60, 70, 80, 100 dak. Mana? Kalau umur tu dia mati umur 24 masuk syurga lah, ahli syurga. Sampai bila? Sampai bila-bila muda semua. Mana kata orang ahli syurga ni dak kena tua. Tak, lagu mana ke orang tua tak seorang orang tua. Tak, walaupun orang ni mati tua pun, tapi bila ditakdirkan di ahli syurga, muka comel. Tak. Hak bini kata tok lelaki uduh dulu, ada uduh yang memang letai. Tak, dalam syurga. Dan dia kata bahawasanya maka itu adalah masa yang singkat bila dibandingkan dengan kehidupanmu yang kekal abadi di akhirat kelak. Mana masa singkat walaupun hidup dalam keadaan susah sekalipun, dia kata terpaksa hidup dalam keadaan susah selama 100 tahun sekalipun, bila sebut kata umur dunia tetap sikat sekejap pendek, tidak lama masa. Nak banding kata Nabi umur umat aku ini mana antara 60 sampai 63, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pun tak 60. Umur 60. Adakah dengan kadang Allah Taala bagi orang umur masa panjang, waktu bonus. Tak, bonus Allah Taala beri peluang. Tapi kalau peluang tu dipakai betul-betul peluang yang Allah Taala bagi, dia guna dengan sebaik-baiknya, buntunglah orang ni. Mana? Buntung akhirat. Kalau ada orang umur Allah Taala bagi lebih dah 60 70, tapi dak ingat lagi ke sejid, dak ingat lagi surah bala, dak ingat lagi nak belajar, dak ingat lagi. Mana? Kiranya diri masing-masing waktu gitu. Masalah bila sebut dah guana dak hari umur 70 dah. Buat apa? Dia kata kubur masing-masing. Kubur masing-masing payah ni. Kalau kubur sekali mudah boleh tegur lah dalam kubur tu. Tak jawab gini. Tu bila kubur masing-masing sudah tengok ni anyalah pula. Bila kubur masing-masing dia ingat kubur masing-masing ni tak apa ni. Kalau kubur sekali tu senang. Dah buat ibadat dah tupamu je lah. Masalah masing-masing tu. Ni buat ibadat senang dah. Ni tengok sajalah kena. Tak nak kata benda dah. Dan lagi pula dia kata bahawasanya yang kekal abadi negeri akhirat, dan engkau fikirkan betapa engkau boleh sabar dengan dunia ini menahan derita. Dia kata cuba fikir dunia ni apabila dia kata engkau boleh sabar di dunia ini menahan derita. Tak payahnya dengan kemiskinan, payahnya dengan kehidupan, payah bermacam-macam masalah. Tak, di dunia ni kita boleh sabar. Mana sabar juga boleh banyak ni mencari juga nafkah kerja juga, bagaimana letih payah pun. Mana? Kerana nak mengambil habuan dunia.
nak cari habuan dunia. Nak boleh sabar, dan kesusahan serta kehinaan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun duk cari rezeki, duk cari dunia bertahun-tahun, kerana hanya menghendaki kerehatan 20 tahun sahaja. Ada orang anggap bila kerja kau berpuluh-puluh tahun, dak ayah muda ni kena cari hidup, dak duit, kena cari cukup-cukupnya. Sebab apa tu? Masa tu esok nak rehat sanggup susah berpuluh-puluh tahun kerana nak cari benda, nak menghendaki, kerana hanya menghendaki nak dapat kerehatan 20 tahun sahaja. 20 tahun sahaja. Dak orang siapa kerja sejak muda umur 30, dak siapa 60 peceng, kita tak apa dah, boleh dah duduk peceng ni, dak rehat lah kita, dak kerja benda dah. Mana sanggup sabar untuk berpuluh-puluh tahun, untuk 20 tahun saja. Kadang ada apa 20 tahun dak. Tetapi kerana hanya menghendaki kerehatan 20 tahun sahaja, kadang tak siapa. Maka betapa engkau tidak sabar menahan sedikit kesusahan, adakah tak sabar dengan sedikit menahan kesusahan yang akan menghasilkan kebahagiaan yang abadi yang tiada ada kesudahannya? Kalau hak tu belum sabar, hak ni tak boleh sabar, dia kata. Takkan hak ni tak boleh sabar nak buat ibadat yang mana nak dapat keuntungan, nak dapat kerehatan mana yang kekal abadi, yang selama-lamanya akan dapat mana rehat. Rehat semua. Mana iaitulah di akhirat esok akan dapat kerehatan yang kekal abadi yang tidak ada kesudahan. Mana sanggup susah payah buat ibadat pada Allah Ta'ala di dalam keadaan susah ni. Walaupun malah usaha lawan juga, buat juga lagu mana pun. Dengar 2 rakaat pun 2 rakaat lah, buat malah dah. Duduk boleh buat duduk lagi lah. Sembahyang sunat ni boleh kita buat duduk. Berasa dak orok mana? Kerana apa panggil, cuma apa panggil pahala tu kurang sikitlah. Kalau pahala tu sekelah boleh separuh. Sembahyang sunat yang fardu jangan buatlah. Kemalakan kalau ada keuzuran hati dimaaflah. Kalau sembahyang sunat sama ada orang ni ada uzur ke tak ada uzur, saja malah main duduk sembahyangnya, bahkan pahalanya kurang daripada orang sembahyang diri. Dan katanya lagi, dan janganlah engkau panjangkan angan-anganmu, dan janganlah pula kata bahawa jangan engkau panjang angan-anganmu. Tak berangan lebih. Berangan nak ni, berangan nak tu. Berangan-angan. Sebab itulah Nabi kata, dak aksiru, dak hendak memperbanyak zikru hazimul ladzat, hendak memperbanyaklah kamu akan mengingati perkara yang menghilangkan akan kesedapan dunia. Mana? Iaitulah mau kena banyak ingat kematian, kata Nabi. Sebab apa? Apabila seorang tu ingat kepada kematian, mana? Maka akan memperbanyakkanlah padanya yaghfiruz zunubi, akan minta ampun pada Allah Ta'ala, wa yuzahidu fid dunya, dan akan menjadi zahid terhadap dunia. Zahid mana? Tidak tamak terhadap dunia, tidak terlampau mencari dunia sampai melupakan akhirat, lupa Allah Ta'ala. Sebab itulah bila kita berasa jauh dengan Allah Ta'ala, kita berasa jauh, rasa malah, kena banyak ingat kepada kematian. Lagu manalah nak bawa ni mati esok ni. Tengok saya sahabat pergi belaka dah, tak nampak ni Allah dah buat ibadat, tak ada langsung surah, tak nampak langsung. Tak masa ketika hidup lagu manalah dia duduk dalam kubur. Bila dengar cerita bab kematian Allah lagu manalah dapatkah panggil kerehatan dok dalam kubur ni. Sebab itulah Sayyidina Umar ni ada kata dia terlebih bimbang. Sebab itulah kita dalam kehidupan dia ada 2 sifat, sifat rajak dan sifat harap. Kita orang sifat khauf, sifat takut dengan dosa, takut supaya takut Allah Ta'ala. Mana takut dosa yang kita pikul ni tak sanggup. Allah Ta'ala ada apung, sanggup. Tapi janganlah terlapor jadi takut. Ini jadi haram pula. Mana takut terlapor takut sangat, dosa banyak, tak ada harapan dah aku nak taubat ni. Tak ada harapan dah aku Allah Ta'ala nak terima taubat aku ni. Ni tak boleh lah, bawa jadi haram pula. Tanpa putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala, putus asa dengan Allah Ta'ala, jadi haram. Sebab itulah dia kena ada pertama apa, rajak, mengharap. Harap lagu mana? Seperti kata-kata Sayyidina Umar bin Khattab,
Dan apabila diceritakan bahawasanya akan masuk ahli syurga 1000 orang, cuma seorang je tak boleh masuk. Dia bimbang. Mana hak seorang tu terkena pada dia. Bimbang. Tak? Bimbang takut dia ni terkena. Abang tak boleh masuk syurga tu dia seorang tu. Bila bimbang begitu, mana dia takut. Lalu dia mengharapkan Allah Ta'ala memasukkan dia dalam syurga, dia melakukan ibadat pada Allah Ta'ala. Melakukan perkara-perkara kebaikan. Maka di situlah dia kata, bahawasanya bersabarlah engkau, hari ini mungkin engkau akan mati pada malam nanti. Dia kata bahawasanya fikirkan olehmu kematianmu itu sangat dekat sekali kepadamu. Sebab tu dia kata jangan panjang angan-angan. Kerana orang yang panjang angan-angan ni mana akan melemahkan dirinya daripada melakukan, nanti engkau akan merasa malas daripada berbuat ibadat. Jadi malas panjang angan-angan. Panjang angan kerja dulu kayak gitu kan. Panjang tu mikir dah benda akan datang. Tak, masa depan tu mikir dah. Tak nak buat benda, nak jadi benda. Tak, esok ni orang panggil untuk masa depan. Adakah masa depan ni kita yang urus? Tak. Benda hak lagi akan datang ni Allah Ta'ala menentukan. Kalau kita tak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak, siapa kita jauh dengan Allah Ta'ala, jauh daripada ibadat pada Allah Ta'ala, ni mana panjang angan-angan. Maka bila panjang angan-angan itu menyebabkan kamu berasa malas buat ibadat. Nanti luar muda gini. Panjang angan, muda lagi, gagah lagi ni. Panggil masa ni lah nak cari sungguh duit. Masa ni lah nak cari dunia sungguh. Dah tua-tua dah ogok dah. Maka situ jadi kuranglah buat ibadat. Jadi dah buat ibadat. Tak mana? Nanti orang panggil sejik tua dulu lah. Nanti nak buat ibadat tua dulu lah. Tapi terkadang ada orang bila yang abang kata bila tua dulu lah baru nak belajar. Mana? Muda ni nanti umur 40 lah baru nak belajar, baru nak minta ilmu. Tak, terkadang 40 pun tak juga. Tak. Ni bahaya ni. Tak, sebab tu Allah Ta'ala kata halakal musawwifuna, binasalah orang yang dah kata suka menanggung-nanggung. Nak buat kebaikan, marilah buat kebaikan. Esok tak, hari ni tak sedang ni. Lepas tu esok belanja, esok maka binasa mana? Akhir kali takut-takut mati dalam keadaan esok semua. Tak, lah kali mati gitu tak ada buat ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada belajar, tak ada menuntut, jadi rugilah akhiratnya. Dan dia kata bahawasanya fikir bahawasanya kematianmu itu sangat dekat sekali kepadamu. Kita fikir bila kita tentang mati ni, tak, orang lain pergi belaka dah, kita ni tak tahu lagi. Jangan sedak dia kata, dah apa kita gagah lagi. Nak tengok orang ni kata dah lama dah patut. Dia mati umur berapa dah? Dah umur 70-80, sabar kita baru 30, baru 40. Tak. Terkadang 40 ni pergi dulu. Tak tahu. Mana-mana panggil mati expired kita ni, mana tak ada tarikh. Bila tak ada tarikh tu orang kena berhati-hati. Kalau ada tarikh mudah. Bila tarikh tahun 2023. Tak apa setahun lagi buat ibadat sebab tarikh ada dah. Tapi oleh kerana tarikh tak ada nah, kita sentiasa dalam berhati-hati. Dalam satu mana berjaga-jaga takut bimbangnya Allah Ta'ala tarik cara mengejut dah. Kerana panggil mati sangat dekat sekali kepadamu, dan katakan di dalam hatimu, bersabarlah engkau, hari ini mungkin engkau akan mati pada dalam malam nanti. Apa ni? Apa panggil cakap dengan diri sendiri. Tak, lagu mana dia kata jangan malas lah. Bila orang jadi rasa malas ni, tak rasa malas, bila malas buat ibadat, cuba cakap dengan diri sendiri. Tak, cakap dengan diri mana? Dalam hati sendiri. Tak, dia kata wahai diri aku. Tak, bapa yang malas sangat ni. Tak, adakah panggil bahawasanya mati tengok dekat dah ni. Tak, hari ni mungkin engkau akan mati pada malam nanti. Tak tahu malam kat siapa dia pergi dulu. Tak. Dan bersabarlah malam ini, mungkin engkau akan mati pada esok. Pada esok pagi, kerana mati tidak datang pada masa tertentu dan dalam keadaan yang tertentu, dan pada umur yang tertentu. Kerana mati tak mari dalam keadaan masa tertentu. Mana dia nak mari kata beritahu kita, mari lu pukul 10 ni mati ni. Tak tahu ya.
Tidak ayat kata bahawasanya mana esok mati esok. Tak ada ayat, tak ada mana dalil. Tak ada kata alamat tanda kita akan menghadapi mati. Melainkan orang yang dapat tanda kematian ni mana? Orang soleh. Dan orang yang Allah Ta'ala terkadang maut ni ada tanda-tandanya. Sebab setengah daripada tanda Allah Ta'ala kasih pada seseorang pada saat dia nak mati, dia sentiasa melakukan kebaikan. Ni. Tengok orang ni warna pelik ni. Dulu memang jahat-jahat sungguh. Tapi akhir-akhir ke belakang ni baik-baik sungguh. Ni betul. Sebab tu dak boleh tengok awal kebaikan dia ni, kena tengok akhir dia. Kadang orang ni awal dia molek, akhirnya binasa. Ada orang awalnya tak molek, tapi akhirnya Allah Ta'ala tentukan dengan kebaikan. Tapi janganlah bila kita duduk dalam keadaan molek, kita rasa tak mesti aku akan duk molek semua, kan molek lah kayak gini. Tapi tak ada usaha untuk menambahkan kebaikan untuk jadi baik. Ni tak boleh. Tak ada usaha. Cuma mengharapkan saja. Ni dikatakan orang yang cita-cita. Orang yang mengharap, orang ada sifat rojak ni berbeza dengan orang cita-cita. Orang ada sifat rojak, dia menghendaki buat satu perkara serta dia mengusahakan benda tu. Dia nak buat benda tu serta dia usaha, lalu dia segera buat dah. Kalau orang duk cita-cita dalam hati, rasa nak buatnya, sedapnya buat, tapi mulut saja, usaha tak ada, maka ni tidak jadi apa sekarang juga. Abang sia-sia juga dengan cita-cita tersebut. Maka dia kata bahawa mungkin engkau akan mati pada besok pagi, kerana mati tidak datang pada masa yang tertentu, dalam keadaan yang tertentu. Mati tak mesti mati mana? Mati dalam sujud, molek tu. Mati dalam rokok, mana Tuhan tak tahu. Ada orang mati dalam keadaan rokok duk tengah semayang. Ada orang mati dalam keadaan berzikir. Ada orang mati dalam baca Al-Quran, molek lah ke. Ada orang mati dalam keadaan duk tengah tawaf. Ada orang mati dalam keadaan pergi Mekah, Kaabah, molek. Tapi ada orang mati duk tengah disko, Allah wali'iyadzubillah. Ada orang mati duk tengah joget pun mati. Ada hak berlaku. Di mana? Duk tengah buat konsert. Mari tsunami, mati hal keadaan gitu. Saya sungguh. Mati dalam keadaan duk molek. Maka dia kata tertentu dalam keadaan yang tertentu dan pada umur yang tertentu. Ia tidak tahu bilakah akan datangnya kematian kita. Hanya Allah Ta'ala jualah tahu. Sebab tu tak boleh percaya dengan tilik nasib ni, haram. Tengah daripada dosa yang tak diampun Allah Ta'ala, percaya dengan tilik nasib. Tengok tilik nasib, dia kata 18 20, tengok keadaan ni 20 28 ni meninggal. Dia percaya. Kadang-kadang tak ada siapa, mau meninggal dah. Ataupun kita tilik nasib mana, lagu mana orang ni, dia kata orang ni molek ni, bagus ni, gini. Dia ni kalau gini jadi gini, jadi kaya, akan datang dia jadi kaya. Berangan dah, kaya ni sedap boleh pakai kata dah ada pun. Percaya dengan perkara tu apa khurafat. Dosa. Dan lagi pula dia kata bahawa ataupun besok untuk menghadapinya adalah lebih utama daripada bersiap. Mana kematian pasti akan datang. Oleh itu bersiap-siap untuk menghadapinya mati adalah satu kepastian pula. Bila mati ni pasti akan datang, tak lambat cepat. Antara dua tu lah. Ada orang kadang-kadang boleh jadi selakah baru jalan nanti dah. Ada orang nampak duk cakap wah tak ada dah. Sekejap je. Ada orang tak ingat sahabat aku duk sembang malam tu, duk sembang cerita buat ilmu pun duk. Malam tu tidur, bangun pagi esok tak ada dah. Dah malam baru sembang dengan dia sendiri. Nak ayatnya mati dekat. Mati ni tak kenal siapa dia. Dan siapa masa Allah Ta'ala akan tarik. Dan kematian pasti akan datang, oleh itu bersiap-siap untuk menghadapinya. Mana kita buat beramal, kita berlaku amal soleh,
Tak, kita menuntut ilmu, pengetahuan nak menghilangkan diri dari kejahilan. Orang ni mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Tak, kerana untuk menghadapinya adalah lebih utama daripada bersiap-siap untuk mendapatkan kebahagiaan dunia. Tak, bukankah engkau memang sudah mengetahui bahawa engkau tidak akan lama hidup di dunia ini? Tak, semua orang tahu belaka bahawa dia ni tak akan hidup lama di alam dunia. Tak, barangkali umurmu hanya tinggal 1 hari atau hanya sekali bernafas sahaja lagi. Tak tahu. Ada orang tinggal, adakah umur ni sama ada tinggal 1 hari lagi. Tak, sehari lagi, esok tak ada dah. Ataupun tinggal hak bernafas nyawa, baru embuh dok ada tarik mati dah. Begitulah hidupnya, begitulah hendaknya engkau menasihati dirimu setiap hari. Gitulah dok nasihat Allah. Nafsu, diriku. Tak, apa yang kamu malas sangat ni? Bukan kita nak nasihat diri sendiri. Tak, merenung dalam diri. Tak, muhasabah diri. Apa yang jadi malas sangat ni? Apa yang tak buat ibadat pada Allah Ta'ala? Kau nulang kita nak duduk akhir sekali hak kekal abadi dunia sekejap je ni. Mana? Bisik dalam hati. Tak, kena ajar-ajar bisik dengan hati. Tak, supaya Allah Ta'ala melembutkan hati kita. Tak, jadi lembut. Mana? Bila dengar nasihat mudah dengar, mudah terima. Tak, dan mudah pada mengerjakan amal taat pada Allah Ta'ala. Mana? Bila kita dah ajar nafsu, tak, supaya sentiasa taat pada Allah Ta'ala. Mana? Bercakap-cakap seorang. Jangan cakap seorang. Tak, cakap seorang depan orang ni, dia cakap seorang gila ke apa tu. Tak, mana? Cakap dalam hati kita lah, dengan nafsu diri kita. Hanya tinggal begitulah hendak engkau menasihati dirimu setiap hari. Kerana jikalau engkau tidak mengandaikan mati itu, jikalau engkau tidak mengandaikan mati itu dekat kepada kamu, bahkan engkau mentakdirkan bahawa mungkin engkau akan hidup 50 tahun lagi, lalu engkau mahu menyuruh dirimu berbuat taat, sudah pasti dirimu tidak akan patuh kepadamu, dan pasti dia akan menolak nasihatmu dan merasa berat untuk mengerjakan ketaatan. Kalau sekiranya duk pujuk nafsu, mana dengan tidak mengandaikan mati itu bahawa dekat, dia kata, buat ibadat apanya, kita mati lambat lagi, 50 tahun lagi hidup. Tak, lambat lagi nak dapat kematian ni. Tak, buat dulu, enjoy dulu. Tak, malam masih muda lagi. Okey, panggil ayat orang ni. Tak, malam masih muda lagi, relax dulu. Tak, jangan buat dulu panggil ibadat ni 50 tahun lagi. Maka bila orang anggap begini, maka sudah pasti dia tidak akan dapat buat ibadat pada Allah Ta'ala. Tak, kerana panggil bisikan iblis. Dan bila cakap gitu, iblis mari lalu lah. Tak, dia kata betul dah, mu buat tu. Tak, 50 tahun dah, buat nasihat dulu. Tak, buat cari dunia dulu. Tak, jangan belajar lagi. Maka sudah pastilah katanya kamu tidak akan dapat mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, sebab apa? Sebab dia mengajarkan diri dia tak bahawasanya berangan bahawa dia boleh hidup selama 50 tahun. Tapi orang berasa diri ni esok ya dia boleh mati. Tak, lusa lah mati. Maka dia mempersiapkan diri dia untuk menghadapi kematian. Nah, mana alam barzakh, supaya dapat mana kesenangan di akhirat esok. Dan maka katanya lagi, mana maka paksakanlah dirimu untuk mengerjakan ketaatan, nescaya engkau akan bergembira ketika engkau mati nanti dengan kegembiraan yang tidak ada kesudahannya. Maka dia kata paksakanlah dirimu untuk mengerjakan taat. Tak, paksalah dirimu untuk sembahyang sunat. Paksalah dirimu untuk puasa sunat. Paksalah dirimu pada mengerjakan taat-taat lain. Belajar Al-Quran, paksa diri. Nak buat ibadat-ibadat ni kena paksa. Kerana apa? Kerana dia kata
untuk mengerjakan ketaatan saya engkau akan bergembira ketika engkau mati nanti. Mana? Duduk dalam kubur dihiasi dengan permata-permata yang indah. Tak, seolah-olah duduk dalam istana. Orang gali sepik je. Tak, gali 7 kaki. Tak, dalang. Tak, 7 kaki dalang. Lebarnya. Tak, sikit je. Sepik. Tapi bila orang yang ahli ibadah, ahli amal soleh, orang beriman, maka di situ kuburnya akan diluahkan oleh Allah Ta'ala seperti istana. Tak, indah. Tapi kalau orang ni tidak mengerjakan taat pada di dunia, maka kuburnya akan menjadi sepi. Sepi dah, sepi kubur ni. Mana? Hatta setengah daripada orang yang disesa ahli kubur, mana? Tulang antara tulang, mana apa tulang rusuk kiri dan kanan ni jadi gini. Tak, akan dihipik oleh kubur. Tak, malaikat akan sesa orang itu masuk dalam kubur Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan yang dia kerjakan, bukan amalan yang soleh, amalan yang baik. Dan tidak mengambil peduli dalam masalah ini, pasti engkau akan menyesal. Tetapi jika engkau suka menangguh-nangguhkan taat, kata musannaf, kalau sekiranya kamu ni suka tangguh, biar dululah, esok dululah, esok ada lagi. Nah, hari ni tak ada, esok ada lagi. Dan tidak mengambil peduli wadak layang. Dengar dah, bagus dah dengar ni, tapi tak apa lah, ambil dengar saja dah lah, buat esok lah. Misalnya dalam masalah ini pasti engkau akan menyesal, kata musannaf, kerana kematian akan datang menemuimu pada masa yang tidak diseka-seka. Ketika itu engkau pasti akan menyesal dengan penyesalan yang tidak ada kesudahannya. Dan hendaklah engkau selalu mengingati satu pepatah Arab, katanya, wa inda sahabi yuhmadul qaumus sura. Dan di waktu pagi akan dipuji kumpulan yang telah berjaya berjalan pada waktu malamnya. Mana? Waktu pagi satu kumpulan ni dipuji sebab berjaya berjalan waktu malam. Mana? Di malangnya dia berjaya mengabdikan diri dia pada Allah Ta'ala, maka waktu pagi tu orang memujinya dengan pujian yang baik. Dan katanya lagi, dan apabila engkau sudah mati, barulah engkau segala apa yang engkau sebutkan ini menjadi suatu kenyataan, seperti firman Allah Ta'ala, wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hinin. Dan selagi akan kamu ketahui kebenaran apa yang telah dikhabarkan kepadamu pada suatu masa kelak. Hak dulu ayat dah buat ibadat ni dak pahala berjam-jam, maka dak percaya. Esok akhirat dia akan nampak lah. Dak akan kebesaran ibadat hak dia buat dulu. Dak akan seksaan hak dia buat dulu. Kena kejahatan buat, seksa dia akan dapat di akhirat esok. Di padang mahsyar sudah nampak dah. Terang-terang dah. Sebab tu orang yang sudah mati minta dengan Allah Ta'ala ni hidup balik, tapi Allah Ta'ala tidak mengizinkan. Tak, kerana aku pasti kamu akan berbohong kalau mu naik atas syurga balik. Tak, kerana kamu ni tidak akan syukur kepada nikmat aku kalau aku hidup balik. Mana? Tidak ada peluang dua kali. Sekali je peluang Allah Ta'ala bagi di dunia, dan di akhirat tak ada dah peluang. Mana peluang terakhir tak ada dah. Tak, maka menyesal yang tak ada, walaupun mata mendarah menangis pun tak, tidak akan dikeluar oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada alam kubur untuk masuk dunia balik ada. Dan setelah kami selesai menyebutkan susunan wiridmu ini, maka akan kami sebutkan pula kaifiat untuk engkau sembahyang, puasa dan adat-adatnya, dan adat-adat sembahyang berjemaah serta adat-adat sembahyang Jumaat. Habis tu. Dan katanya lagi seterusnya, iaitulah adab mengerjakan sembahyang. Ada ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fil ummati Muhammadin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.